Yang penting dia sejenis daripada senaman yang agak santai untuk orang yang berumur. Kalau kita kata haram benda ni, saya bukan masalah saya berpujuk-pujuk, tak. Kalau dia kata haram taekwondo tu, saya kacau lah, kan, pasal benda tu kita main. Tapi kalau kata karate ataupun bunga silat umpamanya, banyak lagi lah. Tai chi tu pun ada dia punya sejarah dia juga. Tapi orang yang mengamalkan dia tu, adakah dia ada attention untuk melakukan benda tu, ataupun dia terikat? Dia boleh ubah. Dan pentingnya pergerakan yang mengeluarkan peluh. Maka kita kata asalnya benda ni tak boleh diharamkan. Kalau ada salah, ubah yang salah. Melainkan di atas saya ni duk pujuk-pujuknya memang duk panggil roh. Ini special. Kalau benda tu ada di Perak, memang Perak patut haramkan. Ada orang dia kata memanglah kami buat ni pasal kami pegang dengan Kristian lah. Tapi ramai orang-orang yang buat pucuk-pucuk ni sebagai satu permainan, satu exercise yang santai. Orang kata campur lelaki perempuan. Campur lelaki perempuan ni bukan saja pucuk-pucuk, apa saja. Nak tengok campur macam mana? Demonstrasi pun campur. Kalau nak salah, salah. Sampai Bukit Dika pagi tak habis-habis. Hak tu salah pasal bukan kata pucuk-pucuk. Berjoging 4-3 pagi pun kita nak kena larang. Jadi kita kena bezakan perkara apa yang nak diharamkan tu. Dia pergerakan apa yang nak diharamkan. Dia kata lagu dia tak sesuai, cari lagu lain. Dondang sayang lah. Ni lagu apa? Saya ingat, tak kira kat belah raya Sarawak marah pula kan. Hak tarian Sarawak, hak pakai cawat tu pun lagi petut. Tapi tak tahu, saya pun tak kata haram lah kan. Itu pun boleh dia pakai selok panjang kan, kalau dia mau kan. Itu pun ada lagi. Roh apa, padi, roh ayam semua ada kan. Jadi semua hal-hal yang seperti ini kita nak kena lihat lah, supaya lebih luas. Tapi kita hormatilah. Dah Perak nak kata haram, tapi saya bimbang lah kalau semua benda sekali orang salah anggapan. Islam ni dia tak boleh haram pucuk-pucuk, boleh tai chi, boleh lagu inang, boleh apa, bunga silat, sedangkan semua tu ada latar asal punca dia. Lepas tu kawat, kita kawat British, sebab tak kawat Jerman ya. Dah ada negeri dia kawat Jerman. Saya pun tengok, masa kesian pula kat tentera yang kena kawat Jerman tu. Ada soalan? Nak tanya saya video lah, tengoklah. Datuk Rafiah. Ya, stroke. Ya. Okey. Pertama ialah Astro malam tadi tu 45 minit. 3 panel pula kan, nak cerita pasal perempuan. Dan
Soal dia, mereka bercakap tentang kepimpinan wanita, tentang women's leadership dalam Islam, kepimpinan wanita dalam Islam. Saya kata bahawasanya kepimpinan ini asasnya bukan soal gender. Kepimpinan ini soal kelayakan. Siapa yang ada al-quwah dan al-amanah, maka dia layaklah, ada kemampuan dan ada amanah. Kalau dia lelaki pun macam Muammar Gaddafi, tak layak. Kalau dia lelaki macam Husni Mubarak, tak layak. Atau macam siapa-siapa sajalah yang boleh menyebabkan hilangnya 108 bilion duit negara, tak layak. Kalau perempuan, kalau dia mampu seperti mana dengan Malikatus Sabak, Queen Sabak, Balqis tu, yang disebut Balqis oleh setengah orang, yang mampu mengendalikan rakyat dia. Ketika orang lelaki buat keputusan, kata kita kena perang dengan Sulaiman, dia buat keputusan pergi berdamai dan Islam dengan Sulaiman, dia layak lah. Quran sebut, bukan sia-sia lah, walaupun orang kata itu cerita orang zaman dulu sebelum Nabi Muhammad, tapi Quran memberikan satu mesej. Cumanya apabila wanita, ramainya wanita di pusat pengajian tinggi mengalahkan lelaki banyak. Kadang-kadang sekarang memang pelajar perempuan lebih banyak daripada lelaki di universiti, sebab lelaki sibuk, sebahagiannya terpaksa masuk pusat serenti dan seumpamanya, dia ada lagi tugasan-tugasan yang lain. Dia masalah pertama, ada sijil, bukan terpelajar, bukan semesti boleh memimpin. Bukan kita suruh pusat serenti tu memimpin, tak. Yang ada sijil, ada orang keluar universiti, tapi kita bagi jawatan kat dia, tak boleh, dia tak kerti buat. Ada orang tak mengaji tinggi pun, mungkin peringkat dia first degree ya, lebih baik daripada yang ada PhD, daripada skill of leadership, kemampuan dia, pengurusan dia, kepimpinan dia, dia lebih baik, karismatik dia lebih tinggi. Mungkin dia mengaji tak tinggi, tapi dia mampu menguruskan kepimpinan yang banyak. Masalah nak uruskan rakyat, uruskan orang kampung, tak sama. Ada orang sijil tinggi, bagi dia urus orang kampung pening, dia tak kerti. Tapi ada orang peringkat kampung ni dia boleh urus, atas dia tak boleh lah. Dan wanita ada keterbatasannya, dia tak boleh nak jadi lelaki, tak boleh nak samakan lelaki wanita sama dengan lelaki macam sebahagian negara. Tandas satu je masuk sama-sama, pasti sama. Even negara yang memperjuangkan hak wanita hebat suaranya, seperti Amerika pun, calon presiden mereka sehingga setakat ni, dan yang jadi presiden mereka sehingga setakat ni semuanya lelaki. Itu satu realiti. Bukan soal mereka ada satu perception bahawasanya wanita haram jadi kepimpinan, tapi soal kemampuan. Orang perempuan kalau jadi pemimpin, bukan kita nafi, ada bidang dia tak boleh buat. Nak pergi tengking-tengking orang, tak elok sangat orang perempuan. Nak pergi berunding, nak pergi cekak pinggang kat orang, kata perempuan ni. Jadi ada benda yang terbatas. Nak pergi berunding dengan menteri pertahanan, perang, nak duduk dua orang yang rahsia, masuk dalam bilik, kan jadi masalah, kan video keluar lagi. Jadi ini semua perkara-perkara yang ada keterbatasan. Bukan Islam menafikan, tetapi manusia ada benda yang lelaki tak boleh buat. Jaga anak umpamanya, nyusu anak lelaki tak boleh buat. Anak wala macam mana tu, kalau mak dia aktif sampai rumah tangga selera tarak, anak tak kenal mak, tak boleh. Macam tu lah. Ni dia perlih cerita bunuh budak ni. Saya duka cita, saya tulis, ada orang tikai, dia kata kenapa Dr. Asri tulis PAS, perlih kena bertanggungjawab. Dia kena bertanggungjawab sebab sekolah itu sekolah dia, dalam kawasan dia, markas dia, ustaz dia, dan pengurusi itu yang berhormat dia. Macam polis tembak, itu polis kena bertanggungjawab. Kalau sekolah kementerian kena, walaupun yang pukul itu cikgu, tapi kementerian kena tanggungjawab.
Macam mana terbayang seorang budak umur 7 tahun, anak yatim, mak tak ada. Ni berdasarkan media lapor, dan saya pun telefon pergi ke Perlis minta maklumat ni. Mak tak ada, ayah dia pun tak tahulah, terserahlah pada dia. Tapi dia kata dia jumpa anak dia ni pun setahun yang lepas, duduk dengan keluarga angkat. Pergi ke sekolah asrama tu dia sukalah. Lepas tu ustaz ni kata dia curi duit RM7 saja. Kalaulah RM7 budak curi ni, kita warning lah dia. Kemudian budak ni nafi, kata dia tak curi. Keluarga dia kata dia seronok pergi sekolah tu. Tambat budak ni 2 jam, jenuh dia. Mesti dia lari. Bila dia lari, pukul dia. Polis tengok ada tangan dia melecet pasal dia diheret, dipukul kepala dia, dihempas dia ke dinding, mati dia. Bayangkan anak kita 7 tahun macam mana. Ni mak tak ada, mentang-mentang orang tahu dia mak tak ada, pak tak buat tak tahu, ustaz ni belasah dah atas nama. Ini bukan sekolah private yang milik individu, milik satu pertubuhan. Bayangkan kalau sekolah ni mana-mana parti yang lain, mereka nanti kena. Habis ceramah keluar dalil. Saya bukan anti, tapi kita kena ada. Ini soal, bukan soal parti, tapi soal yang masa depan. Benda mesti ni tak boleh berulang. Memang salah ustaz tu, tapi apabila wakil rakyat pengusi tu kata ustaz ni sebenarnya seorang yang baik, baik apa? Kita tak tahu apa yang dia buat. Kalau dia boleh sanggup buat pada budak ni macam ni, sebelum ni apa yang dia buat? Pasal dia yang jaga asrama tu, kita tak tahu dia buat apa. Saya bukan kata PAS pusat apa, PAS yang kata markas mereka kata, kalau UMNO pun kita kata, kalau DAP pun kita kata, MCA pun kita kata. Tapi sekarang mesti ada pihak bertanggungjawab. Tak boleh kata ustaz ni baik, mentang-mentang ustaz ni ahli kita, wakil rakyat, YB kita nak pertahan dia. Apa sikap macam ni? Bayangkan budak macam ni boleh mati. Nak bunuh budak ni 7 tahun bukanlah senang juga, melainkan hang hempas sungguh-sungguh. Kemudian pergi telefon kat mak kat dia tu, kata bahawasanya dia ni kena sawan. Saya rasa kalaulah yang bunuh ni parti yang bertentangan, habis saya ingat ceramah ni, habis dalil semua keluar turun mai. Inilah ta'assub yang kita tak suka. Bila kena orang kita akan cari dalil. Tak boleh, ni dia bukan sengaja, dia pun orang baik, macam-macam lah mai. Ini menduka citakan. Peduli apa parti mana pun. Tapi soal ni nyawa manusia. Macam mana masa depan pendidikan kita buat ni? Saya baru dia bercakap dengan Raja Perlis, yang muda Perlis. Pasal saya majlis, benda tu patut duduk majlis, mereka tak duduk orang majlis. Sebab kita pernah nasihat supaya benda ni ikut peraturan, pilih. Tak boleh pula kita kata sebenarnya ustaz ni dia memang ada mental sikit. Oi, kalau ustaz jadi mental macam mana? Ambil suruh jaga budak-budak. Dan kalau tuan-tuan pergi ke dalam web, tuan-tuan tengok semua hak duk jaga ni, semua ni paku sam-sam semua.